Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada siri Satu Hari Satu Ayat, Tadabbur ayat-ayat Al-Quran Satu Hari Satu Ayat. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah, iaitu Maliki Yaumiddin. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Keterangannya sama sahaja pada ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, sebelum Ustazah masuk pada ayat yang keempat ini, Ustazah akan terangkan secara ringkas apakah perkaitan ayat yang keempat ini daripada ayat pertama hingga ayat keempat. Bagaimana, sebab ayat-ayat Al-Quran ni dia ada perkaitan di antara satu ayat ke satu ayat. Okey. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu kita memuji Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan tujuan kita nak mendapatkan keberkatan dan pertolongan daripada Allah di atas segala perbuatan yang kita hendak lakukan. Kemudian ayat yang kedua, kita memuji Allah di atas pertolongan Allah tadi, memberi kemudahan dan menolong kita dalam melaksanakan perbuatan kita tu. Maka kita puji Allah, puji Allah dengan lafaz kesyukuran. Lafaz kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana Allah sahajalah yang dapat mengizinkan setiap perbuatan itu akan jaya kita lakukan. Kemudian ayat yang ketiga, Allah ulang semula, Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin, adalah perkaitan di antara perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini dan balasan yang kita akan dapat pada hari pembalasan nanti. Maliki Yaumiddin dengan maksud Malik, penguasa, pemilik. Yaumiddin adalah hari agama. Kalau dari segi bahasanya lah. Tapi di sini adalah hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin itu ada dua maksud yang diberikan pengertian oleh ulama-ulama tafsir. Satunya Maliki, dengan lafaz Malik, panjang huruf ma tu, Jadi Malik maksud dia pemilik. Dan satu lagi tu Maliki, dengan maksud raja, dengan maksud raja. Okey. Jadi dia ada qiraat yang berbeza lah, tetapi maksudnya tu memberi pengertian tentang yang Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Jadi kita dekat dunia ini, sebagai pemilik, contohnya katalah kita memiliki rumah, jadi kita berhak ke atas rumah tu. Apa kita nak buat kat rumah tu, kita ada hak, Jadi Malik dekat sini, Allah adalah pemilik hari pembalasan. Maksudnya Allah memiliki dengan sepenuhnya hari pembalasan tu. Apa dia hari pembalasan? Hari pembalasan adalah hari akhirat, hari yang akan menentukan ke mana arah kesudahan hidup kita ini, sama ada kebahagiaan hidup dalam syurga, kenikmatan syurga, ataupun dengan perbuatan yang menyalahi kehendak Allah di dunia ni, kita mendapat balasan neraka, balasan kesudahan yang sangat memeritkan. Jadi kita pilihlah. Kalau kita nakkan kesudahan yang baik,
maka kita beramallah dengan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang baik yang disukai oleh Allah kat dunia ni. Tapi kalau sekiranya kita tak mahu, kan, maka kesudahan kita sudah pastilah sebaliknya, kan? Jadi kita sendiri yang akan membuat pemilihan tu. Okey. Jadi Allah tekankan kat sini, dia adalah Malik, kan? Pemilik hari akhirat ataupun hari pembalasan ni. Maksudnya dekat sini, pada hari tersebut tidak ada sesiapa yang boleh menghalang Allah daripada membuat apa saja keputusan. Allah akan menghitung segala amalan kita dan dia akan memberi perhitungan tu ataupun keputusan ataupun kesudahannya, bagaimanakah kesudahan kita, kan? Jadi dalam ayat faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil zarah, kan, maka dia akan mendapat pembalasan kebaikan, dia dapat balasan yang baik. Dan siapa yang melakukan perbuatan jahat yang buruk, maka walaupun sekecil zarah, maka dia akan mendapat balasan keburukan. Jadi ada ayat juga yang tanyakan, ayat tentang hari pembalasan. Hari pembalasan iaitu wama adraka ma yaumiddin, dan summa ma adraka ma yaumiddin. Dan Allah jawab dengan al-yaum. Allah jawab dengan yaum la tamliku nafsin syai'an, di nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Ini menunjukkan apa di hari kiamat itu, hari pembalasan itu. Kemudian apa di hari pembalasan itu? Maka Allah jawab, iaitu hari yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun, kan, sesuatu oleh sesiapa pun, dan segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Jadi itu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Yaumiddin. Maka apabila kita nak melakukan perbuatan kita di dunia ini, kan, maka kita kena berhati-hati, kan? Jadi kena melakukan perbuatan yang benar-benar mendapat yang benar-benar menuruti kehendak Allah, kan? Kerana perbuatan yang menyalahi kehendak Allah, kan, yang tidak menurut perintah Allah, maka perbuatan itu akan mendapat balasan yang dahsyat di akhirat. Maka semuanya terletak pada pilihan kita. Allah Maha pentadbir, kan, pada hari itu, pemilik hari pembalasan, maka dia boleh buat apa saja pada hari tersebut dan kita tidak ada kuasa untuk menghalangnya. Bahkan mulut-mulut kita tidak boleh lagi memberi alasan kenapa kita melakukan perbuatan yang tak betul tu, kan? Pada hari itu tangan dan kaki kita, segala anggota badan kita menjadi saksi di atas segala perbuatan kita. Pada hari itu manusia tertutup rapat mulut-mulut mereka, kan? Untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar di depan Allah, kan? Tidak ada siapa pun yang berani bersuara. Kat dunia ni tak apa lagi, kan? Kat dunia ni kita boleh bagi alasan dengan bermacam-macam alasan. Kat dunia ni kita boleh mengelak, kan? Kat dunia ni kita boleh
komen orang tu, komen orang ni dan sebagainya. Kan kita boleh bercakap apa saja yang kita nak, tetapi di akhirat keseluruhan hari itu adalah milik Allah. Dan yaum dekat sini adalah menunjukkan masa, masa di akhirat, bukanlah masa seperti masa di dunia ni yang mempunyai kadar-kadarnya, ada tempoh daripada kita hidup, Allah hidupkan kita daripada kecil sehinggalah tempoh kematian. Itu kadar kehidupan kita kat dunia ni. Tetapi pada hari akhirat, yaumuddin ini dimaksudkan dekat sini, pada hari itu tidak ada had, dia tidak ada had. Dia ada permulaan tetapi dia tidak ada kesudahan selama-lamanya. Jadi bila kita dengar ayat ini, kita kena rasa ada keinsafan, rasa takut, rasa berhati-hati nak melakukan sesuatu. Contohnya kita nak bercakap benda-benda yang tak elok ke, kan? Bila kita nak cakap tu, bila kita teringat Maliki Yaumiddin, maka kita pun kena berhati-hati, kan? Dan apa sahaja perbuatan kita yang lain, semuanya kita kena buat penilaian. Kita akan mendapat balasan di akhirat nanti, di atas perbuatan kita tersebut. Jadi sama-samalah kita memperingatkan diri kita masing-masing tentang hari pembalasan ini, kerana kita tidak akan terlepas daripada pemerhatian Allah. Jadi sampai sekarang ini dulu, wallahu a'lam.